Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang beriman sekalian. Pagi ini saya berjumpa dengan Anda sekali lagi untuk memberitahu berita terkini mengenai perkembangan di Gaza, ya, perang antara Israel dengan Hamas. Ya, perang kali ini sebenarnya merupakan perang yang paling besar pernah kita lihat dalam sejarah perjuangan rakyat Palestina. Karena kita lihat bahwa sekarang ini bukan saja Israel yang berperang, tapi Amerika, UK, dan negara-negara lain juga terlibat dalam perang secara langsung dan tidak langsung. Dan Presiden Joe Biden sendiri telah memberi lampu hijau kepada Israel, kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghapuskan Hamas. Tetapi Israel atau Netanyahu bertindak lebih daripada menghapus Hamas, yaitu menghapuskan rakyat Palestina. Itu yang dilakukan sekarang ini. Dan karena perbuatan ini, perbuatan bukan saja untuk nak menghapuskan Hamas, tapi menghapus rakyat Palestina, bukan saja di Gaza, tapi juga di tebing barat dan di mana saja. Kalau orang Palestina berada yang dianggap berbahaya kepada Israel, maka menjadi masalah bagi Israel sendiri. Dan Israel sendiri memperluaskan perangnya kepada pihak lain, seperti serangan yang dibuat tanpa sebab yang masuk akal, seperti serangan Syria, ya, berkali-kali, sama ada serangan daripada Syria atau tidak, tapi Israel akan terus serang Syria. Dan dengan Hizbullah di Lebanon adalah menjadi perkara biasa, merupakan satu front, merupakan satu barisan lagi yang sekarang memang sengit, yaitu perang yang berlaku di sempadan. Semalam pun ada kematian daripada pihak tentera Israel kerana serangan daripada Hizbullah di selatan Lebanon. Dan satu lagi sekarang ini front terbaru, yaitu dengan Houthi di Yaman, Houthi Yaman di Laut Merah. Malah sekarang ini di Iraq pun semalam pun ada drone daripada pihak yang menentang Amerika menyerang tentera Amerika di Iraq. Jadi menyeluruh sekarang ini, menyeluruh, walaupun belum menjadi perang regional, tapi sekarang ini sudah menyeluruh. Tinggal saja Mesir, Jordan yang berhampiran, yang bersepadan dengan Israel, belum menjadi apa-apa. Hanya ancaman ugut itu ada, tapi dari segi praktikalnya belum ada. Dan kalau kita tengok kepada usaha rundingan atau buka meja rundingan untuk menyelesaikan masalah perang ini sudah ada. Sekarang ini daripada Al Jazeera menyebut bahasa pihak Netanyahu sendiri, Netanyahu yantazir isyarah min Hamas. Ini daripada Al Jazeera. Netanyahu walaupun keras kepala mau teruskan perang, dan pasti terus, dan tentu kalau tak terus perang akan dianggap kalah terus, kan. Jadi Netanyahu sekarang ini menanti isyarat daripada Hamas untuk bincang tentang pertukaran tahanan di antara dua belah pihak. Tapi saudara-saudari semua, tahanan sekarang bertambah. Pihak Palestin tidak bertambah, tapi pihak Israel bertambah. Semalam saya
dapat maklumat mengatakan bahawa sekarang ini yang ditangkap, yang baru ditahan oleh Israel di tebing barat, bukan di Gaza, di tebing barat telah meningkat kepada 5.000 orang Israel yang ditangkap sejak 7 Oktober sampai sekarang ini. 5.000 orang. Ini 5.000 orang yang dulu sudah 7.200. Jadi banyak, 10.000 lebih, 5.000, 12.200 sekarang. Banyak kan? Pihak Israel, pihak Palestin, pihak Hamas tak ramai. Yang ada dalam tangan sekarang ini hanya 100 lebih. Dah dibunuh oleh tentera Israel 3 orang dalam serangan 2 hari lepas. 3 orang dalam serangan 3 hari lepas, dan sekarang tinggal hanya lebih kurang 127 kan, 27 orang, 28 orang, ya 128 orang, termasuk dan dia tidak termasuk mayat. Ada mayat tentera Israel yang disimpan oleh Hamas, ya, ada tak tahu berapa, tapi ada juga jumlah tertentu bagi mayat untuk nak tawar-menawar antara dua belah pihak. Ya, Netanyahu walaupun mengikut laporan yang begini, tapi dia terus dari untuk rakyatnya di dalam mengatakan bahawa dia akan terus perang. Dia kata dia akan terus perang, tak akan berhenti. Tapi gitulah, ini juga berita daripada pihak Israel sendiri. Israel said that looking to boost effort to new hostage deal, but expect a hard road ahead. Ini juga daripada pihak Israel pula, daripada akhbar Time of Israel sendiri. Tadi dari Al Jazeera dengan tajuk yang berbeza, tapi di sini daripada Time of Israel, tajuk berita itu berbeza, tapi maksudnya sama, mau berdamai, mau penukaran tawanan kan. Jadi ini membuktikan perang-perang di atas meja ada rundingan. Perang mesti berlaku, mesti ada. Kalau tidak, tidak boleh tak menyelesailah. Dan ini juga tengok dan ini di Kiryat Shimona ni semalam. Mana pihak War Cabinet, mana Jemaah Menteri Peperangan di Tel Aviv, yang di Tel Aviv sedang membincang tentang macam mana untuk nak berperang dengan Hamas kan. Tapi pada yang sama, the cabinet is also expect to deliberate effort to reach another deal for a release hostages held by Hamas. Jadi mereka bincang nak perang pun. Jadi tentera sekarang, tentera perang, kabinet perang sekarang, orang panggil kabinet perang, ya, juga sekarang menunggu untuk dapat persetujuan bagi pertukaran itu. Dan kalau kita lihat begini kan, nampak kata Israel sudah berlembut, tapi pada yang itu sama, pihak Hamas sendiri mana tidak akan menerima, tapi mana saya letak itu tadi, Hamas, ada kata-kata Hamas sendiri bahawa dia tidak akan menerima cadangan Israel kecuali berhenti perang secara keseluruhannya. Itu yang menjadi, nampaknya sekarang ini Israel sudah lembut, tapi Hamas yang keras. Dan saya sendiri pun tak dapat nak faham tentang perkara ini. Saya duk fikir Hamas pasti terima sekarang ini. Bagi saya lah, sebagai orang wartawan, kita bukan tentera kan, kita tidak faham. Tapi
Tapi macam mana mereka memang keras dan sanggup berperang, dan tidak rasa kalah, tidak rasa nak berundur langsung. Ya, ini satu perkara pelik lah. Saya sendiri pun tak faham bagaimana mereka boleh simpan tawanan tu. Tawanan itu saja sudah jadi masalah bagi saya, sebab semua kawasan dianggap berbahaya kan, tapi mereka masih dapat memberi layanan kepada tawanan yang dalam tahanan mereka. 100 orang lebih, bukan mudah. Nak letak dalam terowong di mana, bukan mudah itu. Ini saya memang kita tak dapat berfikir, dan kita tidak tahu struktur yang mereka bina di bawah tanah selamat macam mana. Dan kita lihat 2 hari lepas pun Israel telah mengebom dan mengena 3 orang Yahudi kan. Itu. Dan hari ini tengok, hari ini berita yang berlaku semalam lah, daripada Al Jazeera. Faiz Ad-Duairi merupakan pakar yang di sebelah kanan, yang tua tu, seorang tu wartawan ya, merupakan pakar tentera daripada Jordan, mengulas tentang satu lagi di Jahredik, nama tempat itu, pertempuran serangan dilakukan oleh Hamas semalam, dan berjaya membunuh 10 orang lagi tentera Israel. Dan ini saya belum lihat dalam akhbar Israel, Time of Israel, Jerusalem Post, Haaretz dan lain-lain, Badiot Ahronot, semuanya tak baca lagi. Ini ada dalam Al Jazeera, dan kita melihat ini video. Saya tak dapat nama video, ambil gambar saja ya. Gambar ini menunjukkan bahawa Hamas keluar daripada pasir, daripada lubang di pasir, naik ke atas, pergi serang tentera Israel di sana, dan berjaya membunuh 10 orang. Kalau dulu dah 10 orang di Syjaiyah, di sini pula di Hajirdik 10 orang lagi, dan ini memang memeningkan kepala Israel, bertambah marah lagi. Tapi itulah mana yang kita tak nampak kekuatan Hamas ini. Mereka dapat ini tentera yang naik sini, yang yang nampak naik ke atas tu daripada pasir, daripada bank ke pasir tu, mereka berkaki ayam, tak pakai kasut sama sekali. Sebab apa? Kalau pakai kasut memang tak boleh nak berjalan dalam pasir, khususnya sekarang hujan pula, hujan dan sejuk kan. Mereka hanya naik dengan kaki, dan mereka selamat. Semua mereka yang buat serangan selamat, semuanya selamat, tak ada seorang pun kena tembak. Yang kena tembak adalah tentera Israel yang berada di kawasan berpasir ini. Sebenarnya Gaza bukanlah padang pasir sangat, tapi ada pasir di sini ya. Itu 10 lagi semalam, saudara-saudari semua. Jadi kita yang melihat Hamas sebagai pertubuhan kecil, tapi kerjanya memang besar, dan hasil juga besar. Dan sebab itu kalau kita lihat daripada sini, Abu Ubaid mengisytiharkan semalam bahawa Hamas tidak akan menerima membebaskan tahanan yang berada di tangannya. Ada sekarang 128 ya, tak termasuk mayat-mayat lagi ya, kecuali sekiranya Israel bersetuju untuk berhenti perang secara keseluruhan. Memang pendirian memang kuat. Israel cakap perang, di belakang dia berunding, tak jadi itu kan. Inilah yang kita memang susah bagi kita untuk nak menggambarkan perkara ini, sebab kita tak tahu apa yang itu. Ini pihak Qatar sendiri tengok Ijtima' Israeli Qatari fi Norwich, tahrik safqah tabadul jadidah, yakni perjumpaan pihak Israel dan
Qatar di Norway untuk nak menggerakkan deal pertukaran tahanan. Ya, ini daripada berita Al-Quds Al-Arabi kalau tak silap, yang sekarang, yang saya tengok sekarang, ya, baru sekarang. Jadi mereka sedang bergerak di belakang, kan? Bukan kecil. Ini pun begitu. Tengok, Netanyahu ila mufawadah jadidah, yushir ila mufawadah jadidah. Netanyahu telah memberi isyarat tentang rundingan baru, jariyah, sedang berlaku, linatabadal asla fi Gaza, untuk pertukaran tahanan di Gaza. Wa yatamassak bidaqt al-askari. Pada waktu sama dia terus berpegang dengan pilihan tentera. Dia dalam satu klip yang lain, dalam satu berita yang lain mengatakan walaupun ada rundingan, tapi pilihan tentera tetap menjadi keutamaannya, dan dia percaya bahawa ketenteraan boleh membebaskan membebaskan tahanan. Dia percaya begitu. Ini juga ini, ya, Security Cabinet convenes for expects talk on a new hostage agreement. Jadi kabinet perang juga setuju, mana yakin, convince, yakin dapat mana untuk nak mengadakan perbincangan baru, perbincangan untuk nak mendapatkan agreement baru mengenai pertukaran tahanan. Jadi sekarang ini kalau kita lihat di sini, ya, perang ada di lapangan, tapi meja rundingan juga dibuka, ya. Jadi nampaknya sekarang sudah masuk ke hari 72. Hari ini cukup hari 72, 2 bulan 12 hari, di mana mengikut laporan Al-Arabi Al-Jadid, ni laporan Al-Jadid, Harb Gaza fi yawmiha 72, al-ihtilal yukallifu qasfuhu al-madfa'i wal-jawi. Pihak tentera Israel terus menumpukan makna serangan dengan menggunakan madfa'i, hawan, itu tuh, tembak pergi jarak jauh, dan juga serangan udara. Tapi tidaklah lagi sekuat pada masa lalu. 3 hari lepas 250 kali saja serangan, tapi hari ini dah berkurang sikit. Jadi itu menyebabkan, lihat sekarang ini sudah berbeza dengan keadaan itu. Dan pihak Palestin, pihak Hamas masih boleh menyerang selain daripada serangan yang membunuh 10 orang tadi. Pihak Hamas juga mengeluarkan kenyataan, don't return to your kibbutz. Hamas terrorist warn freed hostage Gaza. Jangan kembali ke kibbutz. Kibbutz ni adalah perkampungan pertanian Israel yang berada di merata-rata tempat, termasuk di kawasan keliling Gaza yang dipanggil kawasan tepi Gaza lah. Itu tak dilarang karena berbahaya bagi mereka. Ini sebagai perang psikologi lah yang dilakukan oleh Israel. Ini satu lagi berita yang ditakuti oleh Israel. Seorang tentera simpanan Israel telah dibunuh oleh Hezbollah kamikaze drone strikes near northern town. Seorang tentera simpanan Israel mati, dibunuh melalui serangan drone, bom melalui drone dari pihak Hezbollah di selatan. Jadi jadi dah 11 orang, dan ada lagi, pasti ada lagi yang meninggal. Pihak Palestin pun ada yang mati, tapi sekarang ini kita dah melihat bahawa pihak
Israel pun tenteranya bertambah ramai yang mati. Ini angka hanya sebelah pihak, dan angka hanya dari sudut dari tempat-tempat lain lagi masih ada yang tidak diketahui, sebab pihak Hamas pun bukan boleh nak membuat statistik semua. Begitu juga pihak Israel, karena mereka dalam keadaan perang, bukan boleh nak mencari di mana mayat, di mana bukan boleh. Pasti menggunakan masa yang lama, bukan sekejap, bukan mudah. Ya, ini juga ini seorang NGO USAID itu telah terbunuh. Ini bahagian kemanusiaan lah. USAID, USAID ni ada di mana-mana, di Thailand, di Malaysia pun ada, memberi perbantuan kepada pelbagai pertubuhan NGO, dan ini juga memberi kesan kepada pihak Amerika sendiri, karena turut menjadi sasaran, ya, turut menjadi sasaran dalam peperangan. Ya, ini satu lagi yang memberi kesan kepada dunia, iaitu 2 orang wanita Kristian telah meninggal dunia di Gaza kerana ditembak oleh tentera Israel. Tengok di sini orang Palestin, berita mereka, berita Palestin ni Al-Quds, dia panggil bagi orang Islam sebagai syahid, dan ini juga mereka panggil syahid kerana solidariti. Kristian pun orang Palestin, dan mereka juga rakyat Palestin, dan mereka juga menentang pendudukan penjajahan Israel. Dengan itu mereka ini juga dipanggil syahid. Istashhada sayyidatain masihiyatain dakhil kanisah katolikiyah. Telah mati syahid 2 orang wanita Kristian dalam gereja Katolik di Gaza. Ya, jadi tengok istilah mereka. Kalau kita menggunakan di tempat kita, mana kalau contohnya Malaysia atau Indonesia masalah, menggunakan perkataan syahid kepada tentera Malaysia bagi Malaysia, tentera Indonesia bagi dalam konteks Indonesia, bagi yang bukan Islam, kalau kita panggilkan telah mati Ah Chong, telah mati syahid Ah Chong, akan jadi kecoh seluruh Malaysia dan seluruh Indonesia, karena dianggap salah mengeluarkan pandangan orang Islam tak boleh nak diberi perkataan syahid. Orang bukan Islam tak boleh nak beri pengertian syahid, hanya kata mati gitu sajalah. Ya, itu akan jadi di tempat kita, tapi tidak di negara Arab, tidak di Palestin. Jadi yang mati dalam peperangan menentang Yahudi, menentang Zionis, walaupun agama lain, tapi bangsa Arab juga dipanggil syahid juga, ya. Jadi 2 wanita ini dipanggil istashhada, iaitu mati syahid, ya. Ini perbezaannya, pemahaman di tempat kita dengan pihak negara Arab yang berbeza jauh, tak sama langsung kalau kita lihat. Ya. Ini daripada bekas brigade tentera yang terkenal ni, Golani ni adalah Golan ini merupakan satu pasukan tentera yang banyak berjaya dan ditubuh sejak 1948 lagi. Bukan orang Golan sebenarnya, tapi letak nama gitu saja, Golan. Dan ini seorang pemimpin dia, Qaid Sabiq, seorang pemimpin pasukan Golan yang dulu, seorang liwa ni kalau tak silap general. Faqad ruba' quwatuhu munzu 7 Oktober.
dia 1/4 tentera Golan ini dah habis, dah hilang. Hanya tinggal 1/4. Jadi ada satu bahagian sudah pergi. 1/4, 1/4 telah hilang, telah mati, dibunuh. Ini bukan seluruh Israel lah. Ini pasukan Golan ni ada sebahagian saja. Tapi mereka ini merupakan pasukan yang terkenal dalam perang sejak dulu lagi, ya. Ini tengok, ramai jugalah kematian. Tapi berita macam ni tidak diberi perhatian sangat di pihak media Israel, ya. Tapi gitulah, saudara-saudari semua. Tengok satu lagi. Ini berita Tentera Israel telah menanam hidup-hidup 2 orang Palestin di Hospital Gamal Udwan wa mutalabat bitahqiq. Sekarang ini setelah pihak orang Palestin khususnya NGO minta supaya diadakan pengkajian tentang perkara ini kerana Tentera Israel itu telah menanam 2 orang penduduk, ini pesakit lah, masih hidup lagi, ditanam di dekat dengan kawasan Hospital Gamal Udwan. Gamal Udwan ini adalah merupakan pejuang Palestin pada zaman Yasir Arafat, ya. Okeylah, saya rasa gitulah cukup untuk hari ini, ya. Ya, ini tengok Netanyahu dengan Gallant, ya. Mana Netanyahu pushing forward with Gaza war, only way to free hostage. Tengok dulu ini yang dia cakap. Yang lain dalam sini dia cakap hanya perang saja untuk nak membebaskan orang tahanan mereka. Tapi waktu lain, tempat lain, dia bercakap macam lain, tak serupa. Tadi kan kita dah tunjukkan macam mana mereka ingin berunding untuk nak mendapatkan tahanan, bebaskan tahanan. Tapi di sini mana perang, menggunakan perang. Perang adalah merupakan only way to free hostages, merupakan satu cara untuk nak membebaskan orang tahanan pada Hamas. Okey, sekarang sajalah saudara-saudari, kita buat singkat-ringkas, pendek-pendek, tapi ini bukan pendek, dah 28 minit. Ya, akhir ini saya ingin meminta saudara-saudari semua tolong like, tolong share, tolong komen, supaya pihak Meta, pihak Facebook ini dapat melihat, AI-nya dapat melihat, algoritmnya dapat melihat bahawa apa yang saya buat sekarang ini, live ini, mendapat sambutan, dan dengan itu akan beri buka supaya orang lain juga dapat melihatkan, dapat menonton klip ini lebih banyak lagi. Itu kalau saya dah bercakap saja, tak ada respon, tak ada siapa like, lama-lama live saya ni tak akan mendapat sambutan, tak akan diangkatkan menjadi ditonton oleh ramai orang, ya. Okey, setakat ini saja untuk hari ini, dan kita berjumpa lagi esok pagi dengan tajuk berita tentang Hamas, tentang Palestin, tentang Israel yang terkini. Semua update, tidak bawa berita yang semalam, tapi berita yang disiarkan oleh pelbagai akhbar, pelbagai media, sama ada surat khabar, majalah, akhbar pun saya kutip semua. Setiap hari saya tolong kutip pagi-pagi untuk diberitahu, berkongsi dengan saudara dan saudari sekalian. Kerana saya sendiri pun sudah menjadi kerja saya, mengumpul, membaca, mengikuti
perkembangan di seluruh dunia, bukan saja di Palestina tapi di beberapa tempat, tentang Thailand, tentang Malaysia, perkembangan-perkembangan yang penting, yang boleh menyebabkan kita membuka otak kita, meluaskan ufuk pemikiran kita. Okey, terima kasih kamu menonton dan kita berjumpa lagi dalam bahagian akan datang esok. Sekian, wassalam.